Malaysia merupakan sebuah negara raja berperlembagaan persekutuan di Asia Tenggara yang terdiri daripada 11 buah negeri, 2 negeri Borneo dan 3 wilayah persekutuan yang menduduki bumi berkeluasan 338 km persegi. Terbahagi kepada 2 kawasan yang mengapit Laut Cina Selatan iaitu Semenanjung Malaysia dan Borneo. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada lebih 200 kumpulan etnik, antaranya ialah Melayu, Cina, India, Kadasan Dusun, Iban dan lain-lain. Bukan sahaja kumpulan etnik, tetapi Malaysia juga terdiri daripada pelbagai agama seperti Islam, Buddha, Hindu dan Kristian. Ia juga antara 12 negara di dunia yang dikenali sebagai pusat mega diversity flora dan fauna dan kepelbagaian sumber asli. Yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob dilahirkan pada 18 Januari 1960 di Temerloh Pahang, Darul Makmur. Bapanya ialah Yaakob Abdul Rahman dan ibunya Wan Jah Wan Mamat. Nama dia pun hasil daripada kehendak atau selera bapa saya dengan datuk saya. Datuk saya nama Abdul Rahman. Dia dulu mengajar Al-Quran di Pondok Lubuk Kawah, saya sebut kampung Lubuk Kawah. Datuk saya nak menamakan anak yang baru lahir, cucu yang baru lahir itu sebagai Ismail. Jadi bapa saya nak namakan Sabri. Jadi mungkin kepintaran bapa saya untuk tidak menggoreskan bapa dia, itu datuk kami, digabungkan Ismail Sabri. Jarang orang bernama Ismail Sabri. Kalau Ismail terhenti kepada Ismail. Kalau Sabri mungkin Muhammad Sabri atau Sabri. Jadi mungkin kepintaran bapa saya dia cocokkan dua nama, satukan dua nama jadi Ismail Sabri. Sebab itu kadang-kadang kalau orang jumpa dia orang tak perasan. Ini abang dia, namakan zaman Yaakob. Dia kata macam mana pula nama abang dia? Dia Ismail bin Sabri. Saya kata saya jawab saya lebih tahu, dia adik saya lah. Ismail Sabri bin Yaakob. Saya kata begitu. Beliau mendapat pendidikan bermula pada tahun 1967 di Sekolah Kebangsaan Bangau Temerloh, Pahang, diikuti oleh Sekolah Menengah Air Putih di Kuantan pada tahun 1973 dan Sekolah Menengah Teknik Kuantan pada tahun 1976. Budak yang semat belajar, dia bukan jenis orang ulat buku, tak ada. Saya pun tak tahulah dia, masa saya mengajar dia sejarah dan saya mengajar dia genre paper. Dan saya tengok dia bukan kaki belajar begitu, tapi saya rasa dia semat belajar. Dia history pun dia dapat A. Saya tak tahulah dia. Saya tengok dia bukan belajar. Saya pun bapa saya tu pernah beritahu apa ni, mak saya make sure maknanya pastikan adik kamu ni belajar. Saya cakap dia saya tak nampak belajar. Tapi kalau test-test dia cemerlang. Saya ingat dia smart lah di segi belajar ni, tidak perlu menjadi ulat buku saja kan. Selepas menamatkan pengajian di tingkatan 6 di Jaya Akademik, beliau melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya dalam jurusan Undang-Undang pada tahun 1980. Saya mula berkenal dengan Datuk Seri pada tahun 1982. Semasa kami bersama di Persatuan Mahasiswa Universiti Malaya, kami dipilih oleh mahasiswa dan seterusnya Datuk Seri dipilih dari kalangan Majlis Perwakilan Pelajar sebagai Presiden. So Datuk Seri adalah Presiden Persatuan Mahasiswa Universiti Malaya dari tahun 1982 sehingga 1983. Berdasarkan artikel daripada Berita Harian yang bertarikh 19 Januari 2022, Tan Sri Shahrizad Abdul Jalil pernah menyatakan walaupun Datuk Seri Ismail Sabri dibesarkan dalam keluarga yang sederhana, beliau mengatasi cabaran dengan kesungguhan untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik sehingga mampu melakar sejarah
apabila menjadi graduan pertama dari Fakulti Undang-Undang UM yang dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia. I think semasa kami bersama di Persatuan Mahasiswa Universiti Malaya, latar belakang lebih kurang samalah, dari keluarga miskin, luar bandar, saya daripada estate, Datuk Seri daripada kampung, memang keluarga miskin. Kami pada masa itulah amat menghargai dapat peluang untuk meneruskan pengajian, dan seterusnya apabila kami berjuang di Persatuan Mahasiswa, agak rapat juga, bukan hanya berkenaan dengan kebajikan mahasiswa, juga isu-isu semasa politik dan kepentingan berkenaan dengan rakyat lah. Dan dari dululah dia punya logo yang dia selalu pakai ataupun moto dia, perjuangan rakyat. Oleh kerana kami besar sebagai anak petani yang terpaksa hidup bersama lah, dalam kemiskinan lah. Sebab masa itu memang kemiskinan membelit masyarakat desa lah. Ibu saya sangat pengasih dan bapa saya seorang bapa yang sangat berkorban untuk persekolahan anak dia. Sebagai ibu yang pengasih dan bapa yang sangat kuat berkorban ini, mengasuh kami untuk menjadi adik-beradik yang rapat. Kalau membesar tu, duit kamu, duit aku, baju kamu pun baju aku. Jadi begitu sekali lah rapat kita orang. Jadi ini adalah hasil jiwa besar mak bapak saya, mak bapak kami lah dalam membentuk kami supaya adik-beradik tidak dipisahkan, tidak dirosakkan perhubungan kemesraan, kasih sayang oleh kebendaan. Selama 1 tahun sebagai Perdana Menteri, he's very humble, seorang yang humble, dan a lot of people will forget that he's quite very experienced dalam kerajaan, pernah merajui beberapa kementerian, he's a hard worker, dan he's very humble, very patient, seorang yang amat sabar. Dan pada saya sebagai Perdana Menteri, walaupun 1 tahun saja, banyak perubahan yang beliau telah bawa, seperti pindaan kepada perlembagaan dari segi hak untuk Sabah Sarawak satu, pindaan untuk yang amat penting untuk demokrasi misalnya adalah anti-hopping law, which was passed dengan unanimous, sebulat suara, dengan kehadiran kesemua ahli parlimen. Satu perkara yang amat penting, dan juga beberapa pindaan seperti akta gangguan seksual, penuh bermakna. And I think kalau kita lihat balik pada sejarah Malaysia, dalam satu masa yang begitu singkat, begitu banyak perubahan, beliau sanggup untuk menjalankan pindaan-pindaan ini untuk masa depan rakyat, masa depan negara lah. So that is very good. Beliau daripada kecil sudah mempunyai bakat kepimpinan. Sebenarnya bakat kepimpinan kami adik-beradik ini tumpah daripada bapa saya. Jadi bakat itu kami warisi. Macam juga beliau mewarisi daripada kecil lagi, menjadi ketua kelas, kemudian masuk sekolah menengah, dan kami develop lah. Kebetulan Tuhan memberi kelebihan-kelebihan tertentu, terutama kepada beliau yang selepas universiti akhirnya masuk terjun ke dunia politik, bidang yang minati, dan akhirnya dia meningkatlah. Mereka fashion terkenal Jovian Mandagi yang merupakan menantu kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pernah menyatakan bahawa beliau percaya Yang Amat Berhormat akan menjalankan tugas yang diamanahkan dengan sebaik mungkin. Perwatakan beliau sebagai seorang bapa dan ketua keluarga sangat beliau kagumi. I know for sure that he's a family man because he would drop anything for his family. And what is coming up soon is that my daughter is going to have a concert at school,
and he is willing to make space of his schedule to attend that particular concert. Alhamdulillah, I think I'm very blessed to be able to see the number one man, the Prime Minister himself, to be wearing my designs most of the time, and it has been such an honor. Hi Pa, thank you so much for being a great father to us. You have been an idol to many of us, and we know, and you know how much we all love you. We only pray for the best for your future endeavours, insyaAllah. Beliau juga disifatkan sebagai seorang yang bijak dan rajin bertanya jika tidak memahami sesuatu perkara. Dengan sikap rendah diri yang beliau ada, ramai pihak gembira bekerja dengan yang amat berhormat kerana beliau amat prihatin terhadap orang di sekelilingnya. Dan dia ni keistimewaan dia, bukan saja dia rapat dengan adik-beradik, cucu-cucu saudara pun dia tahu nama dia, yang saya tidak ada kebolehan itu. Dia suka kepada anak cucu lah. Dia tahu nama ini. Itu menunjukkan bagaimana dia sebagai keakraban, rapatnya dia kepada bukan saja adik-beradik, anak saudara, malah cucu saudara pun memanggil dia Pok Su dan Pak Usuyi. Okey, secara peribadilah daripada saya punya pemerhatian saya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini memang seorang yang teliti, yang seorang perancang yang bagus, dan secara peribadinya beliau adalah seorang yang merendah diri, yang mengotakan apa yang disebut ataupun dijanjikan, dan yang paling saya terkesan adalah beliau sebagai Ketua Keluarga Malaysia actually memang seorang bapa yang cepat tersentuh apabila melihat kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Jadi keprihatinan dan sifat penyayang dia sebagai seorang ayah dan juga sebagai Ketua Keluarga Malaysia dapat kita terjemahkan melalui penubuhan Yayasan Keluarga Malaysia yang telah diilhamkan juga oleh Amat Berhormat Perdana Menteri untuk kita santuni dan juga untuk kita membela nasib-nasib anak yatim dan juga yatim piatu yang kehilangan ibu atau bapa atau kedua-duanya sekali lah, sama ada akibat pandemik COVID-19, kemalangan maupun bencana. He is a very good listener. Seorang yang tak banyak cakap. Dia sabar, dia boleh terima kritikan. Dia seorang yang very patient. Dia susah untuk marah lah. Tapi kalau marah tu memang teruk lah kalau dia marah, tapi jarang lah. So he can tolerate a lot of people dari whichever golongan, whichever group of people dan sebagainya. Dia sabar, dia boleh seorang yang can listen to people. Okey, saya sebenarnya banyak handle menyelaras rakaman Perdana Menteri. Penyelarasan rakaman ucapan Perdana Menteri lah, to be exact. Jadi selalunya kalau yang kita tengok Perdana Menteri bagi ucapan dalam bentuk perutusan ataupun pengumuman, selalunya itu saya yang selaraskan. Selain daripada itu, saya juga selalu buat liputan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apabila beliau keluar negara, dan sebenarnya tugas yang saya pikul ni bermula pada ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memegang jawatan Menteri Pertahanan. Sewaktu, kalau ingat masa sewaktu negara kita melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, pada ketika itu beliau sebagai Menteri Pertahanan hari-hari kena buat sidang media untuk mengumumkan kepada rakyat Malaysia langkah-langkah yang perlu diambil pada ketika kita melaksanakan PKP dan sebagainya. Jadi saya yang banyak menyelaraskan sidang media tersebut. Jadi Datuk Seri Ismail Sabri yang saya lihat dari sebelum beliau menjadi Perdana Menteri sehinggalah hari ini, setelah setahun memegang jawatan nombor 1 negara, beliau tak banyak berubah. Walaupun kita nampak beliau seorang yang kadang-kadang tengok serius, tapi secara peribadi saya selalu menganggap Perdana Menteri ini sebagai seorang yang penyabar. Beliau penyabar, tenang,
dan selalu ambil tahu tentang keadaan sekeliling. Kadang-kadang kita berada di lokasi bersama PM, beliau akan tanya tentang kita. Dia mengambil tahu, seorang pemimpin yang selalu nak ambil tahu tentang perkara dan juga subjek-subjek di sekeliling, orang-orang di sekeliling. Beliau ni sebenarnya seorang yang kelakar tau. Jadi mungkin tak ramai yang nampak perwatakan itu daripada segi luaran, tapi apabila kita bekerja ataupun bertugas bersama dengan Perdana Menteri, beliau seorang yang sangat cheerful, kalau kita guna dalam terma bahasa Inggeris kan, sangat cheerful bagi saya, dan sentiasa he has a very good sense of humour. Mungkin itu yang tak ramai nampak, tapi saya pasti kenalan dan juga keluarga yang tahu dengan lebih mendalam Perdana Menteri ini tahu itu adalah salah satu daripada karakter Datuk Seri Ismail Sabri. Walau apa pun cabaran yang ada, saya harapkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terus tabah, terus merancang program-program yang bersifat rakyat, memperbanyakkan lagi program-program yang bersifat kerakyatan, supaya nasib golongan yang terkesan ini akan terus dibela. Konsep Keluarga Malaysia telah dilancarkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri pada 23 Oktober tahun lepas, yang mana ini adalah cetusan idea oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, dan rentetan daripada itu sepadu telah dipilih oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menjalankan kerja-kerja ataupun program-program yang bersusul galukan Keluarga Malaysia. Termasuklah juga untuk aspirasi Keluarga Malaysia, yang mana task pertama yang telah diberikan adalah 100 hari aspirasi Keluarga Malaysia yang telah dilaksanakan pada tahun lepas. Sebaik saja Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia, dan pelaporan pencapaian Jemaah Menteri telah pun dibuat dengan jayanya di KLCC pada 9 hingga 12 hari bulan Disember tahun lepas. Dan rentetan daripada tersebut, pada tahun ini kita telah pun diarahkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri untuk bergerak turun ke Padang di atas permintaan oleh negeri-negeri yang mana mereka mahukan juga rakyat di negeri-negeri atau keluarga Malaysia di sana untuk menghayati dan memahami apakah aspirasi keluarga Malaysia yang telah diilhamkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi pada tahun ini kita telah merancang 13 jelajah aspirasi keluarga Malaysia dan satu penutup di Putrajaya, yang mana role sepadu adalah untuk membawa turun aspirasi keluarga Malaysia ini ke peringkat akar umbi. Pertama sekali bagi saya, yang paling saya suka adalah beliau kelakar. Macam saya cakap tadi, he has a very good sense of humour. Yang keduanya, dia sebenarnya PM ni seorang yang cool. Dia tenang walaupun nampak serius, tapi sangat cool dalam apa juga situasi. Dan yang ketiga, yang kualiti yang saya suka tentang Perdana Menteri adalah beliau sentiasa bertanya mengenai keadaan sekeliling. Maknanya walaupun sebagai contoh kita tengah buat satu rakaman, beliau sentiasa nak ambil tahu tentang apa yang kita lalui. Maknanya bukan saja semata-mata nak pergi ke satu lokasi itu untuk membuat rakaman. Kadang-kadang beliau sendiri bagi pendapat tentang kenapa kita buat di tempat ni, kenapa kita tak gunakan set ini. Jadi benda-benda macam tu bagi saya perkara yang sangat penting untuk seorang pemimpin, sebab beliau sentiasa mengambil tahu. Jadi tiga kualiti yang paling saya suka, kelakar, cool, sentiasa tenang, dan selalu ambil tahu tentang persekitaran beliau. I think people underestimate him because he's a very humble person. When he was appointed Prime Minister, a lot of people said, "Oh, how can Ismail Sabri become the Prime Minister? We need a strong character. We need someone which is very powerful, very who can control everybody." Kan? But I think times have changed. I think we don't need a strong, powerful Prime Minister. We need a Prime Minister who is prihatin, Prime Minister who can work with everybody.
Semangat yang diterapkan kerajaan dalam pentadbiran negara di mana kepentingan dan kesejahteraan rakyat dipelihara seperti menjaga sebuah keluarga. 3 teras utama digariskan di bawah lembayung keluarga Malaysia, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Teras ini akan menjunjung nilai-nilai keluarga Malaysia berpaksikan keluhuran perlembagaan persekutuan seperti yang telah termaktub dalam rukun negara. Kita berharap agar seluruh keluarga Malaysia kekal bersama dengan mengetepikan perbezaan dan meraihkan kebersamaan sebagai sebuah keluarga besar Malaysia. Putra Lubuk Kawah, kau memasuki asrama kerana pintarmu sambil belajar membina watak seorang pemimpin. Bakat semula jadi yang tumpah dari bapamu. Tanpa rasa pilu, tanpa rasa jemu, malah perjuanganmu semakin marak, semakin membuak untuk mencipta kejayaan buat bapa ibu yang banyak korban. Putra Lubuk Kawah, kau diterima ke Universiti Melaya atas kemampuan, bukan pengaruh politik jaringan apa. Besar bakatmu terserlah bila kau diangkat menjadi pemimpin pelajar di sebuah universiti ternama lagi megah. Dengan penuh berani, kau membuka syarikat guaman di dada kota metropolitan. Tanpa pengalaman, tanpa bimbingan, kau harangi gelombang kepayahan keperitan dengan penuh berani ketika dunia dilanda krisis ekonomi. Putra Lubuk Kawah, kebolehanmu terserlah lalu diangkat menjadi menteri. Kau meniti berbagai kementerian, membawa perubahan penuh idea demi mengangkat rakyat merahin dari lopak kepayahan kesengsaraan. Sambil terus menabur bakti, kau kembali mendapat kuasa, mendapat laba, menjadi orang kedua dalam negara.